Keluaran siri baharu keluarga mata wang negara Brunei Darussalam bagi denominasi $1 Brunei, $5 Brunei, $10 Brunei, $100 Brunei dan $500 Brunei menandakan pencapaian signifikan dalam evolusi perkembangan mata wang negara. Brunei Darussalam Central Bank BDCB menjelaskan keluaran siri baharu itu akan diedarkan 6 bulan pertama tahun 2026. Pada sidang media, pengarah eksekutif pengurusan mata wang BDCB menjelaskan siri baharu itu menampilkan ciri-ciri keselamatan yang dinaik taraf. Dari segi reka bentuk, mata wang tersebut mengekalkan identiti warisan kebangsaan yang kukuh. Acara diadakan di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, Bandar Seri Begawan. Pengeran Maslina binti Pengeran Haji Mahmud berkata, selaras dengan Perintah Mata Wang 2004, istilah ringgit digantikan dengan dolar Brunei pada semua denominasi bagi siri mata wang baharu. BDCB juga memperkenalkan ciri domino untuk membantu orang kelainan upaya penglihatan menggunakan mata wang berkenaan. Peningkatan ini antara lainnya bertujuan untuk melindungi sekuriti dan integriti mata wang negara Brunei Darussalam dan memperkukuhkan perlindungan terhadap risiko pemalsuan mata wang. Inisiatif ini juga mencerminkan komitmen berterusan BDCB untuk memastikan keselamatan mata wang negara. Meskipun negara Brunei Darussalam giat bergerak ke arah ekonomi digital, BDCB memahami bahawa wang tunai masih memainkan peranan yang besar dan digunakan secara meluas dalam kehidupan seharian. Sebagai usaha melengkapi pelajar dengan pengetahuan praktikal serta amalan terbaik global dalam inovasi digital dan teknologi keuangan, Universiti Brunei Darussalam UBD dan sebuah perbadanan pengurusan aset dari Amerika Syarikat Northern Trust menandatangani memorandum persefahaman MOU. Perjanjian tersebut menetapkan rangka kerja bagi UBD dan Northern Trust untuk bekerjasama dalam inisiatif penyelidikan dan pembangunan di beberapa bidang, antaranya aset digital, aplikasi kecerdasan buatan AI dan trend baharu pasaran keuangan. Majlis penandatanganannya diadakan pagi tadi di Dewan Chancellor UBD. Menandatangani bagi pihak UBD, Dr. Wardah Azimah Sumardi, Dekan Sekolah Perniagaan dan Ekonomi UBD dan Angelo Calvito, Ketua Northern Trust Asia Pacific. Majlis disaksikan oleh Dayang Hajah Rashidah binti Haji Sabtu, pengarah urusan BDCB dan Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD. MOU menjadi langkah penting dalam membangun kolaborasi pendidikan dan inovasi. Kepelbagaian hasil kreativiti tempatan dari daerah Temburong mendapat sambutan hangat orang ramai sama ada dari dalam mahupun luar negara. Pembukaan semula kedai kampung di Pekan Bangar membuka peluang ekonomi daerah berkenaan. Dengan beroperasinya semula kedai kampung, ia diharap dapat memberikan impak positif dari segi ekonomi dan sosial kepada penduduk setempat. Menyediakan 100 petak jualan kiub, kedai tersebut terkenal dengan kepelbagaian jualan satu kampung satu produk satu kes satu pi selain memudahkan orang ramai untuk membeli pelbagai jenis kuih muih atau produk tempatan. Orang ramai disarankan supaya datang kemari untuk memilih, membeli dan sebagainya, kerana harga apa yang kita dapat di sini harganya ialah sederhana, berpatutan, dan jenis-jenis makanan pun produk-produk kebanyakannya produk-produk kampung daerah Temburong. Kreativiti penduduk kampung dalam menghasilkan sesuatu produk mampu memajukan sesebuah kampung itu sendiri. Kepelbagaian produk yang dihasilkan tanpa bergantung kepada satu produk sahaja secara tidak langsung dapat meningkatkan lagi aktiviti perekonomian di kampung berkenaan. Kreativiti ini telah dipraktikkan oleh sebilangan penduduk kampung Bukit Beruang di daerah Tutong. Kebiasaannya, produk di bawah program Satu Kampung Satu Produk Satu Kes Satu Pi tertumpu kepada produk kraftangan dan kuih muih tempatan. Namun penduduk di kampung Bukit Beruang memiliki kreativiti tersendiri dengan menghasilkan produk kuih dari Jepun iaitu kuih mochi. Penghasilan kuih pencuci mulut ini secara tidak langsung dapat menjadi sumber pendapatan dalam kalangan penduduk kampung. Kalau ikutlah macam pesta-pesta jualan, festival apa,
kami ada mengupah orang kampung untuk meng-hire diorang lah jadi part-timer. Kami aktiflah mempromokan yang kami punya bisnes-bisnes ni. Lepas tu minta feedback dari pelanggan-pelanggan itulah. Dari yang di kampung itulah. So pasal mostlynya kalau aku tertumpu di kampung itu kan, dalam perancangan masa ni akan membuka kedai kecil lah untuk menjual mochi. Dessert lah, berupa dessert. Mungkin ada tambahan. So we untuk hire lah orang-orang kita ni. Mostly kalau aku, I pick orang yang sekampung lah jual. Produk yang baru sahaja bergabung di bawah 1K1P ini juga sering menyertai ekspo dan festival makanan tempatan bagi mempromosikan lagi produk berkenaan. Di samping itu, terdapat juga perancangan untuk membuka kelas membuat kuih mochi bagi para belia. Usaha tersebut secara tidak langsung turut memberi peluang kepada belia lain untuk bergiat dalam bidang usahawanan. Penandatanganan Memorandum Persefahaman MOU Strategi antara Bank Baiduri, Union Pay International dan First Affiliated Hospital of Guangxi Medical University dihasrat meningkatkan kemudahan perjalanan dan akses perubatan. Perjanjian ditandatangani oleh T. Ing Hoi, Ketua Pegawai Eksekutif Bank Baiduri. Kerjasama ini mempamerkan kekukuhan syarikat tempatan dan keupayaan untuk memupuk kerjasama dua hala. Bank Baiduri turut berhasrat memperdalam perkongsian dengan Union Pay International melalui MOU memanfaatkan rangkaian pedagang dan kepakaran dalam pembayaran perjalanan serta hospitaliti yang selamat dan bermanfaat bagi pemegang kad bank berkenaan. Majlis penandatanganan berlangsung semasa Expo China ASEAN ke-22 di Nanning. Bank Baiduri diiktiraf sebagai bank digital terbaik di negara ini oleh Euromoni dalam anugerah bagi kecemerlangan. Ia merupakan kali pertama bank berkenan menerima pengiktirafan tersebut. Pengiktirafan berdasarkan perkembangan bank dalam peralihan ke arah kewangan digital sepenuhnya. Seorang usahawan muda tempatan berjaya menjadikan hobi mengait atau crochet sebagai sumber rezeki, berbekalkan benang, alat mengait dan kreativiti. Dayang Ifah Fatihah binti Haji Sofian, pemilik Library Stitches, telah membuktikan bahawa hobi boleh dijadikan satu bentuk keusahawanan yang berjaya. Bermula sebagai hobi, dorongan dan maklum balas positif daripada rakan-rakan membuka jalan untuk beliau memulakan perniagaan kecil-kecilan melalui platform media sosial. Produk-produk crochet yang beliau hasilkan direka mengikut permintaan pelanggan, termasuk gambar-gambar yang dikongsikan oleh mereka. Menurut Dayang Ifah Fatihah, bidang kreatif seperti crochet bukan hanya sekadar seni tetapi juga satu peluang yang besar khususnya kepada generasi muda. Bidang kreatif ni sangat baiklah, apalagi yang kalangan muda. Diorang ni juga pandai mencari inisiatif sendiri dan pandai juga melihat pasaran sekarang ni lah. Saya sebenarnya specialize dalam plushie, iaitu boneka lah. Macam kita lihat sini, ada boneka yang kecil saja saya bawa. Saya juga boleh membuat yang paling besar. Dan juga ada pelbagai jenis bunga-bungaan lah yang saya reka. Di sini ada juga cermin dan kotak lah. Kebanyakannya mereka yang sendiri mendecide apa diorang mau. Ada yang membagi gambar, so kami ikut saja gambar itu. Kalau boleh saya buat, saya akan buat. Sebagai usahawan muda kecil-kecilan, Dayang Ifah Fatihah berharap untuk terus mengembangkan perniagaannya dan berkongsi peluang dengan individu lain dalam bidang yang sama. Dengan inisiatif seumpamanya, ia bukan sahaja membuktikan potensi anak muda dalam bidang kreatif, malah menyumbang kepada perkembangan industri mikro dan perusahaan tempatan. Harapan saya pastinya akan lebih majulah. Orang meningkatkan kualiti. Sama kalau boleh saya
maukan kolaborasi lah sama-sama dengan orang yang dalam bidang yang sama juga.